Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, pada hari ini saya akan menerangkan anda mengenai pemakanan sukan dalam fasa latihan bagi seorang atlet remaja. So, sebelum saya terangkan lebih lanjut, mari kita dengar dulu apa itu definisi pemakanan dan definisi pemakanan sukan. Okey, bagi definisi pemakanan, dia menjurus kepada kajian mengenai tentang kesan makanan dan nutrien terhadap kesihatan, tubuh besaran dan perkembangan kepada seorang individu. Okey, itu bagi definisi pemakanan. Manakala pula bagi definisi pemakanan sukan, okey, kita dengar, dia lebih jurus kepada strategi pemakanan terhadap kesan kepada kesihatan mereka, mengadaptasikan pemakanan melalui latihan, menggunakan masa pemulihan kecederaan dan membantu meningkatkan prestasi atlet itu. Okey, so kita dah faham apa itu definisi pemakanan dan definisi pemakanan sukan. Okey, seterusnya kita akan dengar pada pemakanan sukan ni lebih bagi kepada dua bahagian. Yang pertama, pemakanan dalam latihan, pemakanan dalam pertandingan. Tapi pada konten kali ini saya akan lebih menjurus kepada pemakanan dalam tempoh latihan. Okey, sebab apa pemakanan sukan ni sangat penting bagi seorang atlet remaja? Kerana atlet remaja dapat mengetahui maklumat berapa jumlah tenaga yang mereka perlu perolehi. Malah mereka juga dapat menentukan jumlah nutrien, cecair dan tenaga yang diperlukan mengikut sukan yang mereka sertai. Selain itu juga yang seperti kita tahu, pemakanan sukan ni dapat membantu meningkatkan prestasi atlet itu sendiri. Malah pemakanan sukan juga dapat mengurangkan risiko mendapatkan kecederaan semasa latihan dan pertandingan. Dan paling penting sekali, jikalau pemakanan sukan itu dapat dilakukan dengan betul, dia juga dapat membantu menggunakan masa pemulihan kecederaan atlet itu sendiri. Selain itu, yang kita tahu, yang basicnya, dia dapat membekalkan tubuh badan dengan keperluan nutrien-nutrien yang sesuai. Kalau korang semua nak tahu, diet yang sesuai dapat membantu menyokong latihan inisiatif secara konsisten dan menggalakkan adaptasi terhadap rangsangan latihan dan mencegahkan keuzuran ataupun kecederaan semasa melakukan tempoh latihan tersebut. Atlet remaja kebiasaannya memerlukan tenaga sekitar 2,500 kalori sehari. Hal ini kerana demikian, seorang atlet remaja contohnya sebagai dalam sukan rugby memerlukan untuk proses meningkatkan jisim otot, tahap tenaga dengan memakan makanan yang seimbang, yang tinggi dalam protein maupun karbohidrat yang berkualiti, rendah lemak dan termasuk memperbanyakkan air. Mereka cenderung lebih memerlukan tenaga yang mencukupi bagi membantu pertumbuhan dan perkembangan yang normal dalam aktiviti semasa latihan. Sini saya boleh nyatakan bahawa mereka perlu merancang nutrisi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, air ataupun lemak yang tidak berlebihan, buah-buahan dan sayuran dalam proses mereka melakukan fasa latihan. Hal ini sangat penting kerana mereka dalam proses perkembangan fizikal di mana penitik beratkan pemakanan sangat penting supaya mereka tidak terjejas hasil kerana pelan pemakanan yang tidak teratur. So di sini saya boleh nyatakan bahawa pemakanan yang merangkumi dalam pelbagai aspek sangat penting bagi atlet remaja itu sendiri. Karbohidrat merupakan sangat penting dalam keperluan semasa latihan. Kerana karbohidrat ini merupakan komponen makanan dalam diet. Setiap 1 gram karbohidrat adalah lebih kurang 4 kalori. So, karbohidrat ini merupakan sumber utama dalam penghasilan tenaga. Dalam tubuh badan, karbohidrat ini kebiasaannya disimpan dalam bentuk glukos yang boleh didapat dalam darah dan glikogen yang boleh didapat dalam otot dan hati. Karbohidrat ni memberi tenaga yang sangat efisien kepada atlet remaja rugby kerana dia membantu mereka dalam proses melakukan larian dan membantu mereka untuk daya tahan otot ketika melakukan latihan. So, karbohidrat ni kebiasaannya disimpan sebagai glikogen di mana
sumber tenaga yang mudah untuk diakses ketika latihan. Seperti yang korang tahu, karbohidrat ni terbagi pada dua. Itu karbohidrat ringkas yang di mana dia diserap dan ditukarkan kepada tenaga yang sangat cepat dan memberi sumber tenaga yang pesat. Contoh yang paling senang kita tahu iaitu buah dan minuman sukan adalah sumber karbohidrat yang ringkas. Bagi yang manakala yang tadi itu, karbohidrat kompleks, dia mengambil masa yang lama untuk dicerna dan diserapkan dalam badan. Mereka juga lebih lama untuk dipecahkan. Oleh itu, dia menyediakan tenaga pada kadar yang lebih perlahan berbanding karbohidrat yang ringkas. Contoh karbohidrat kompleks ni adalah seperti roti, nasi dan pasta. Gaji dan serat juga boleh dianggapkan sebagai karbohidrat kompleks. Tapi serat tidak boleh dicerna atau digunakan untuk tenaga. Tapi pati mungkin merupakan sumber tenaga yang paling penting dalam diet seorang atlet itu, remaja. Kerana ia dipecahkan dan ia disimpan sebagai glycogen. Makanan yang tinggi dalam pati termasuklah roti, biji pasta dan lain-lain. Contoh yang saya boleh terang secara lebih ringkas dari jenis karbohidrat. Karbohidrat ringkas ni dia ada dua kumpulan, iaitu monosakarida yang di mana dia mengandungi glukosa, fruktosa, laktosa, dan disakarida yang mengandungi maltosa, laktosa dan sukrosa. Contoh yang paling senang untuk karbohidrat ringkas makanan yang boleh atlet remaja ambil: madu, gula maupun jus buah-buahan. Manakala pula bagi karbohidrat kompleks, iaitu dia terdiri pada polisakarida yang mengandungi kanji, selulosa, pektin dan dektrin. Karbohidrat kompleks ni atlet remaja boleh dapatkan melalui nasi, kanji maupun gandum. Keperluan karbohidrat bagi atlet ketika melakukan latihan dalam 60 hingga 70%, di mana kadar kalori mereka lebih kurang 1800 ke atas. So, keperluan pengambilan karbohidrat berbeza bagi peringkat umur yang berbeza. Atlet mempunyai keperluan karbohidrat yang lebih tinggi daripada individu yang bukan atlet untuk membekalkan tenaga semasa berlatih. So, fungsi karbohidrat pada atlet remaja bagi sukan rugby adalah untuk membekalkan tenaga yang mereka perlukan ketika melakukan larian ataupun ketika membekalkan tenaga mereka supaya stamina mereka dapat dikekalkan. Okey, untuk makronutrien yang seterusnya yang sangat penting dalam tubuh badan seorang atlet remaja iaitu lemak. Okey, lemak merupakan sumber kedua yang terpenting selepas karbohidrat. Okey, seperti yang kita tahu, fungsi lemak ni boleh dijadikan sebagai sumber tenaga yang tetap, di mana ia mengawal suhu badan terutama pada bahagian jantung yang membawa 4 jenis vitamin, iaitu vitamin A, vitamin A, D, E dan K. Sebab apa? Tubuh badan sangat bergantung pada lemak untuk mendapatkan vitamin yang penting itu. Okey, atlet remaja ni macam mana dia dapat lemak-lemak ni kan? Okey, kalau saya simpelkan, saya ringkaskan di sini, mereka boleh dapat melalui daging, asid tenusu maupun kacang. Sebatian yang terjadi daripada karbon, oksigen dan hidrogen. Ini merupakan lemak. Okey, dalam rugby, lemak sangat penting terutamanya bagi proses membentukkan seorang atlet remaja itu. Sebab apa? Lemak berfungsi sebagai untuk melindungi organ dalaman mereka. Seperti yang kita semua tahu, rugby ni merupakan sukan sentuhan fizikal yang kerap berlaku. So, lemak ni berfungsi untuk melindungi organ-organ dalaman mereka supaya tiada berlakunya pencederaan organ dalaman. Lemak ni diterbagi pada dua jenis lemak, iaitu lemak tepu, lemak tidak tepu. Okay, lemak tepu ni kebiasaannya kita boleh memperoleh daripada binatang. Contoh macam daging-daging. Manakala lemak yang tidak tepu ni kebiasaannya dia bentuk dalam cecair. Yang contohnya saya boleh bagi contoh minyak masak. Contoh macam minyak masak yang sesuai untuk atlet remaja boleh diperlukan, minyak masak sayur, minyak masak jagung maupun minyak masak kacang. Lemak ni dia boleh dianggap sebagai bahan tenaga yang banyak sebab dia dapat disimpan lama sebelum digunakan untuk pembebasan tenaga. Okey,
kalau semasa latihan tu lebih kurang 60% daripada tenaga mereka dibekalkan oleh proses metabolisme lemak. Bagi orang dewasa memerlukan lebih kurang 10 hingga 12% kalori yang berasaskan lemak. Tapi bagi atlet, mereka memerlukan 15 hingga 25% daripada lemak dari area mereka sebagai simpanan tenaga semasa latihan. So, saya boleh katakan lemak ni dia berfungsi juga untuk membekalkan tenaga bagi proses metabolisme dan menghasilkan tenaga. Sebab apa? Lemak juga dapat membantu melarutkan vitamin A, D, E dan K. Malah, lemak ni juga dapat memberi rasa kenyang lebih lama kerana ia lambat dicerna. So, atlet remaja kebiasaannya dia memerlukan lebih kurang 15 hingga 20% lemak daripada jumlah kalori harian mereka. Bagi makronutrien yang seterusnya iaitu protein. Yang kita tahu protein ni terdiri daripada rantaian asid amino. So, protein ni senang boleh diperoleh melalui daging, asid tenusu, kacang maupun tumbuhan brokoli maupun lobak merah. Fungsi penting protein ni sebab dia membantu dalam proses pembinaan tisu dan membaik pulih sel-sel. Selain itu juga, protein ni membantu untuk proses pembinaan enzim, hormon maupun antibodi. Ia juga dapat membantu mengekalkan keseimbangan base acid, di mana base acid ni berfungsi dalam membantu mengangkut nutrien dan sumber tenaga. Kebiasaannya protein ni tidak diperlukan sebagai sumber tenaga dalam keadaan yang biasa. Dia digunakan apabila lemak dan karbo telah habis digunakan. Biasanya atlet ni memerlukan lebih kurang 15 hingga 20% kalori dalam diet harian mereka. Sebab protein ni boleh dikatakan membantu dalam atlet remaja rugby sebab permainan rugby ni dia memerlukan kekuatan fizikal maupun stamina yang tinggi yang ketika bermain dalam tempoh 80 minit maupun ketika mereka mengadakan sesi latihan pada kadar intensiti yang tinggi. Hal ini kerana protein ni bantu meningkatkan jisim otot mereka dan tenaga yang mereka makan melalui pemakanan yang seimbang yang tinggi dalam protein. Kerana dia dapat membantu atlet itu mengekalkan jisim otot mereka ketika melakukan sesi latihan iaitu scrum yang memerlukan daya kekuatan yang sangat tinggi. Keperluan semasa latihan bagi protein. Kebiasaannya kalau bagi orang normal, orang dewasa memerlukan lebih kurang 12 hingga 15% kalori berasaskan protein. Tapi bagi atlet remaja memerlukan 15 hingga 20% kalori protein dari diet harian mereka. Walaupun protein tidak merupakan tidak penting sumber tenaga utama semasa latihan, tapi pengambilan ini sangat penting supaya dia dapat memastikan metabolisme tubuh seperti pembinaan tisu maupun pembaik pulih sel tidak terganggu. Saya boleh bagi contoh untuk protein macam berapa kadar pengambilan mereka. Bagi seorang atlet remaja itu memerlukan sekitar 1.8 gram atau untuk 1.9 gram protein untuk setiap kilogram atau 2.2 pound bagi berat badan untuk meningkatkan jisim badan otot. Ini bermakna sebagai contoh kalau sukan rugby, bagi pemain rugby yang berposisi forward yang memerlukan fizikal yang sangat besar yang sekurangnya macam seberat 100 kg ataupun 220 kg, harus menggunakan 190 gram protein setiap hari. So untuk melakukan ini, atlet remaja tersebut harus memakan sekitar 949 gram ayam ataupun daging merah tanpa lemak atau 1 kg ikan. Mereka juga boleh dapatkan semua protein yang lain seperti keju, susu maupun telur. Untuk seterusnya, keperluan makronutrien dalam latihan. Seperti yang kita tahu, makronutrien ni antaranya iaitu vitamin dan mineral. So kita akan pergi kepada fungsi vitamin untuk atlet-atlet remaja. Vitamin ni adalah bahan organik yang esensial yang dia boleh hanya didapati melalui pemakanan saja. Mineral pula adalah bahan inorganik yang diperlukan oleh tubuh badan seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, magnesium,
ferrum, dan sulfur. Kita pergi pada jenis-jenis vitamin dulu yang untuk setiap atlet tu sangat yang diperlukan oleh atlet remaja. So kita akan pergi kepada vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, D, E dan K. So untuk vitamin A, apa fungsi dia untuk atlet remaja? Fungsi dia menggalakkan pertumbuhan tulang, pertahanan terhadap penyakit, membaiki struktur kulit serta mengelakkan rabun. So kalau untuk kesesuaian atlet remaja ni, terutamanya dalam sukan rugby, so vitamin A ni sangat penting dalam menggalakkan pertumbuhan tulang supaya pertumbuhan tulang tu mampu menguatkan lagi tulang mereka dan menguatkan lagi kemampuan mereka dalam sukan rugby. Contoh macam mana nak dapatkan vitamin A. So atlet remaja ni boleh mendapat melalui susu, telur, buah-buahan ataupun contohnya buah macam nanas. Vitamin yang seterusnya iaitu vitamin D. Vitamin ini dia fungsi dia lebih kepada pertumbuhan normal. Dia meningkatkan parasitrat atau garam asid sitrik tu dalam darah, malah menggalakkan penyerapan kalsium dalam usus yang mampu menjaga kesihatan mereka terhadap tulang dan gigi. So vitamin D ni berperanan dalam membantu proses penyerapan kalsium yang sangat penting untuk atlet remaja tu dalam pembentukan tulang mereka. Cara-cara macam mana mereka nak dapatkan vitamin D ni adalah melalui dengan makan ubi kentang, sardin ataupun tuna. So yang seterusnya vitamin E. Vitamin E ni sangat penting untuk mempertahankan fungsi saraf dan otot serta melindungi struktur membran daripada rosak, malah mengekalkan pertumbuhan normal dan mengelakkan metabolisme yang tak terkawal lah. Sebab atlet remaja ni dalam proses pembentukan, so vitamin E ni sangat penting dalam bantu mereka untuk pertumbuhan normal, malah mengekalkan struktur-struktur paru-paru, hati dan membran sel darah merah mereka. Malah vitamin ini sesuai untuk bertindak sebagai antioksida dan bermanfaat sebagai mencegah penyakit jantung dan melambatkan penuaan. Secara ringkasnya, vitamin E ni penting untuk atlet remaja rugby sebab dia mampu membantu mempertahankan fungsi saraf dan otot mereka. Kerana dalam mereka mengalami proses pembentukan daripada kanak-kanak, mereka sekarang dalam proses remaja. So benda ni sangat penting supaya dia dapat mengekalkan pertumbuhan normal mereka apabila mereka mengajar sebagai atlet dewasa. So apa pemakanan yang mereka boleh dapat melalui vitamin E? Antaranya seperti sayuran berdaun hijau ataupun kacang soya dan gandum. Untuk vitamin yang terakhir yang boleh larut dalam lemak iaitu vitamin K. Vitamin K ni kebiasaannya kalau bagi atlet remaja rugby tu, kalau kata mereka mengalami kecederaan dan mereka melakukan pembedahan, so vitamin K ni sangat sesuai untuk mereka. Kerana vitamin ni membantu membentuk struktur tubuh baru dan menyembuhkan jahitan pembedahan. Contohnya atlet rugby tu dia mengalami kecederaan yang melibatkan contohnya kecederaan ACL. So baru lepas pembedahan, so vitamin mereka sangat perlu digalakkan untuk mengambil vitamin K bagi mencepatkan proses pemulihan dan mencepatkan proses pembentukan struktur baru dengan melakukan penyembuhan terhadap kesan pembedahan tersebut. Kebiasaannya atlet ni apabila mereka memerlukan vitamin K, mereka akan bekalkan contoh makanan yang sesuai seperti kubis maupun daun salad. Untuk vitamin selain daripada vitamin yang larut dalam lemak, terdapat juga vitamin yang larut dalam air, antaranya vitamin C. Seperti yang kita tahu, vitamin C ni dia membantu mempercepatkan penyembuhan luka, menjaga sistem kekebalan tubuh badan ataupun antibodi, menyerap zat besi dan membentuk tulang dan gigi. So di sini saya boleh nyatakan bahawa vitamin C ni berperanan untuk atlet remaja dalam mempercepatkan penyembuhan luka. Yang kita tahu, sukan rugby merupakan sukan sentuhan fizikal. Kemungkinan mendapat luka tu adalah sangat tinggi. Mereka perlu mengambil vitamin C ni untuk membantu mempercepatkan proses luka-luka yang terdapat di dalam badan mereka. Yang boleh saya nyatakan bahawa bagaimana mereka nak dapatkan vitamin C ni adalah mendapatkan makanan seperti brokoli,
jambu ataupun betik dan tomato. So vitamin C ni juga penting sebab atlet remaja ni kebiasaannya sukan rugby ni memang sukan fizikal. So dikatakan mendapat luka tu memang ada. Vitamin C ni perlu untuk penyembuhan luka mereka. Selain itu juga terdapat vitamin B di mana iaitu B1, B2, B3, B5, B6 dan B12. Kebiasaannya vitamin B ni untuk proses pertumbuhan serta menjaga perkembangan proses penumbuhan mereka. Malah vitamin B ni membantu menaikkan selera makan mereka, pencernaan, menjaga tisu mata dan membantu proses metabolisme. B pun sangat penting untuk atlet remaja rugby sebab dia bantu menaikkan selera makan mereka untuk proses pembesaran tubuh badan mereka, malah menjaga tisu mata mereka ketika mereka dalam perlawanan. Mata sangat penting untuk mereka fokus. So vitamin B pun penting dalam proses menjaga tisu mata dan membantu proses metabolisme mereka. Itu bagi vitamin. Untuk mineral pula antaranya kalsium, besi, iodin, zinc, folat dan selenium. Kita akan pergi kepada dua saja yang penting untuk atlet remaja rugby. Yang pertama sekali iaitu kalsium. Seperti yang kita tahu, kalsium membantu untuk proses pembentukan tulang. Ibarat macam atlet remaja ni memang sangat perlu ke kalsium supaya menguatkan tulang mereka kerana sukan ini melibatkan sukan fizikal. Dan seterusnya pula magnesium. Lupa untuk kalsium, makanan yang mereka boleh peroleh antaranya tidak lain tidak bukan asam tenusu, kuning telur maupun kacang. Bagi magnesium pula, dia berfungsi sebagai sintesis protein dan proses yang terlibat dalam proses pengecutan otot. Memang memerlukan magnesium yang kadar yang sedikit, tapi dia berperan penting untuk memproseskan sintesis protein. Kalau magnesium ni atlet remaja boleh mendapatkan melalui sama juga ke kacang, sayuran, hijau-hijau dan buah-buahan. Bagi seorang atlet remaja, terutamanya dalam sukan rugby, komposisi badan adalah sangat penting dalam sukan rugby. Kerana kemungkinan mereka akan terbagi kepada dua bahagian atau dua position, di mana forward dan backline. Dan kebiasaannya bagi pemain yang bermain di posisi forward, komposisi badan mereka adalah besar dan tinggi. Manakala kebanyakan bagi posisi backline pula, mereka kebanyakannya komposisi badan yang kurus ataupun tegap. Hal ini kerana setiap posisi itu adalah berbeza. Contoh-contoh yang kita boleh nyatakan bahawa berat badan bagi seorang pemain forward, atlet remaja yang bermain bahagian forward, memerlukan berat badan yang berat, tinggi dan tegap kerana mereka banyak melakukan rempuhan ataupun lempuan fizikal untuk menumbangkan pihak lawan. Manakala bagi pemain yang bermain di posisi backline, kebiasaannya mereka berbadan kurus ataupun tegap kerana mereka banyak melakukan larian-larian ataupun larian-larian untuk memecah-kacihkan pihak lawan. Tapi di sini saya boleh nyatakan bahawa berat badan adalah bergantung kepada posisi mereka juga. Tapi boleh dibahagikan kepada dua bahagian, berat badan sejati ataupun berat badan mengandungi lemak. Ini kerana sangat penting untuk atlet remaja dalam menentukan berat mana yang mereka sesuai walaupun mereka bermain di posisi forward ataupun backline. Hal ini kerana contoh yang kita boleh nyatakan berat badan sejati atau lebih dinilai sebagai lean body weight. Dia kebiasaannya terdiri daripada berat otot, tulang, darah, organ-organ dan tisu yang lain dalam badan. So mereka kurang lemak. So ini lebih bersesuaian untuk atlet yang bermain di posisi backline. Manakala bagi berat badan yang menggunakan tisu lemak ni tak digalakkan kebiasaannya. Tapi majoriti atlet remaja bagi posisi forward, mereka lebih cenderung untuk mengalami proses berat badan yang mengandungi berlebihan tisu lemak. Ia akan menyebabkan mereka berisiko untuk mengalami penyakit kardiovaskular, kencing manis dan kandungan lipid yang banyak dalam darah. Ini bagi posisi forward ni sangat dititik beratkan untuk mencuba untuk mengurangkan berat badan yang mengandungi berlebihan tisu lemak dengan cara melalui pemakanan. Kerana berat badan yang dapat dikawal melalui
pemakanan yang betul mampu membantu mereka dalam mengoptimalkan prestasi mereka. Apabila makanan yang diperlukan melebihi tenaga yang diperlukan oleh badan, maka tenaga-tenaga yang lebih itu akan disimpankan di beberapa tempat lemak. Maka hasilnya sekiranya mereka tidak menggunakan sekiranya mereka menggunakan keperluan tenaga itu lebih kurang daripada hasil pemakanan mereka, maka lemak kelebihan tenaga itu akan disimpan dalam tisu-tisu. Maka pendekatan berat badan akan berlaku dengan secara menadak. Jika makanan yang menghasilkan tenaga itu kurang daripada kadar penggunaannya, maka lemak badan itu akan digunakan sebagai sumber tenaga mereka. Jika keadaan ini berterusan, maka badan mereka akan menjadi lebih kurus dan tidak merdeka. So di sini saya menyarankan bahawa kadar pengambilan pemakanan perlulah selaras dengan kadar keperluan tenaga mereka. Sekiranya mereka kurang mengambil makanan yang membekalkan tenaga, maka lemak-lemak yang terdapat dalam badan mereka itu akan digunakan sebagai sumber tambahan. So di sini saya nyatakan proses pembakaran itu sangat penting untuk mereka untuk dikaitkan pemakanan dengan proses komposisi badan mereka. Kalau komposisi badan mereka agak kurus dan kurang lemak, ini menyebabkan berisiko mereka untuk mengalami kecederaan, lagi-lagi apabila mereka merupakan seorang atlet remaja rugby. Kalau nyatakan bahawa di sini saya boleh simpulkan kadar pengambilan makanan perlulah selari dengan kadar keperluan tenaga supaya dia dapat mengoptimumkan proses pemakaran ataupun proses penggunaan tenaga secara efisien. So apabila kalori yang diperoleh itu sama banyak dengan kalori yang digunakan, so berat badan mereka tidak akan berubah. So kiraan kalori yang lebih atau kurang yang diperolehi melalui makanan akan menentukan berat badan individu mereka tersendiri. So bagi air dan elektrolit, air merupakan molekul yang ringkas yang merupakan terbahagi kepada dua bahagian hidrogen dan satu bahagian oksigen atau lebih kenali sebagai H2O. Elemen ni sangat penting dalam kehidupan. Walaupun air tidak memberi tenaga, tapi dia sangat penting dalam proses metabolisme bagi menyederhanakan suhu badan atlet itu sendiri. Kalau kehilangan air ni akan juga kehilangan elektrolit. Elektrolit ni seperti contohnya natrium, kalium dan klorida yang sangat penting untuk beberapa fungsi fisiologikal seperti pengecupan otot dan keseimbangan cair badan. Bagi atlet remaja, keperluan air sangat penting kerana mereka memerlukan antara 2000 hingga 2800 ml sehari untuk memastikan keseimbangan cair badan. Atlet itu lagi-lagi memerlukan banyak air, terutamanya dalam ketika tempoh latihan maupun pertandingan untuk menyelarakan suhu badan mereka. So air ni dia boleh dibekalkan melalui secara langsung melalui minuman seperti jus buah-buahan ataupun susu dan juga melalui pemakanan. Proses metabolisme yang melibatkan pengurangan karbohidrat, lemak dan protein juga akan menghasilkan air. Lebih kurang 65% dari air dalam badan distorkan dalam sel, manakala yang lain di luar sel seperti pembuluh darah dan cecair cerebrospinal. Kalau korang nak tahu juga, elektrolit ni adalah bahan dalam bentuk cecair yang boleh mengkoordinasikan arus elektrik. Bukan elektrik yang current bagi lampu tu, bukan. Dia elektrik tubuh badan manusia. Cecair yang tersebut juga lebih dikenali sebagai cecair elektrolit, contohnya macam asid, base dan garam. Elektrolit utama seperti natrium, kalium, klorida, bikarbonat, sulfat dan magnesium dan kalsium. Diet yang baik untuk rugby termasuklah minum banyak air untuk mengekalkan tubuh badan mereka. Salah satu punca kalau kekurangan air adalah dehidrasi, di mana dia boleh menyebabkan atlet rugby itu sendiri keletihan serta mengurangkan prestasi mereka. Cadangan saya, minumlah sekurangnya 1.5 hingga 1.9 liter setiap hari ataupun semasa melakukan sesi latihan.
Malah saya nasihatkan atlet remaja rugby digalakkan untuk membawa botol air yang boleh digunakan semasa latihan. Minuman jus atau minuman sukan yang dicairkan dengan air adalah sumber penghidratan yang lain. So, sebagai seorang atlet remaja, elakkan minuman berkafein, soda dan alkohol kerana perkara-perkara ini akan menyebabkan mereka lebih terhidrasi, terutamanya ketika melakukan sesi latihan. Okay semua. Pemulihan sangat penting untuk atlet remaja. Lagi-lagi apabila mereka mengalami fasa latihan yang sangat tinggi dan sangat panjang. Mereka tahu merehatkan yang cukup sangat penting bagi meningkatkan prestasi mereka, tetapi mereka menganggap itu perkara yang mudah. Untuk pengetahuan semua, tubuh memerlukan tempoh rehat yang secukupnya bagi membaiki atau menambah semula tenaga dan membaiki tisu-tisu yang rosak asal daripada kesan latihan yang sangat tinggi. Rehat secara fizikal pula supaya otot dapat diperbaiki, membina semula dan menguatkan tubuh mereka. Apa yang berlaku ketika proses pemulihan tu diibaratkan kerana masa pemulihan ke dalam mereka perlu mengadaptasikan masa pemulihan tersebut selepas latihan kerana penting supaya tubuh dapat menyesuaikan diri dengan latihan yang diberikan dan kesan latihan tersebut. Pemulihan juga boleh menyebabkan tubuh badan tersebut untuk mengisi semula keperluan tenaga dan membaiki rangkaian-rangkaian yang rosak hasil latihan yang berterusan. Kadang-kadang latihan ni menyebabkan berlakunya perubahan fisik dalam badan seperti kerosakan tisu otot ataupun kekurangan tenaga dan kekurangan cecair. Masa pemulihan ni jugalah kita akan tengok sekiranya atlet itu mampu merancang pemulihan itu dengan betul. Sekiranya mereka gagal, akan menyebabkan berlakunya gejala overtraining. Seperti yang kita tahu, gejala overtraining ni berlaku hasil kekurangan masa tempoh rehat yang tidak mencukupi. So, benda ni sangat berisiko tinggi, akan menyebabkan prestasi atlet itu akan berkurangan, malah risiko kecederaan mereka akan lebih tinggi. Sini terdapat dua jenis pemulihan, iaitu pemulihan jangka pendek dan pemulihan jangka panjang. Bagi pemulihan jangka pendek ni, kebiasaannya dilakukan selepas habisnya sesi latihan ataupun habisnya pertandingan. Kebiasaannya dia dikenali sebagai pemulihan aktif. Berlaku habis je sesi latihan tersebut, maka bermulalah proses pemulihan aktif. Tumpuan pemulihan aktif ni dilakukan dengan menambahkan jumlah tenaga yang diperlu atau yang cecair yang hilang semasa proses latihan tersebut dengan mengoptimalkan sintesis protein, iaitu proses peningkatan kandungan protein dalam sel otot dan mencegah gangguan otot serta meningkatkan kadar pembesaran otot dengan memakan makanan yang tepat dalam hidangan pasca latihan. Ini juga adalah masa untuk tisu lembut seperti otot, tendon, ligamen untuk membaiki dan menyingkirkan bahan kimia yang membina akibat aktiviti sel semasa latihan. Yang paling penting juga dalam proses pemulihan jangka pendek iaitu kualiti tidur. Kualiti tidur sangat penting supaya memberi tempoh rehat yang mencukupi. Manakala bagi tempoh pemulihan jangka masa panjang ni, dia lebih dirujuk dalam proses rangka pembinaan latihan yang dalam jangka masa yang panjang. So, seorang atlet remaja perlulah merancang proses pemulihan yang bersesuaian bergantung kepada latihan jangka masa panjang yang berintensiti tinggi. Ini kerana jurulatih ataupun atlet kadang-kadang mengubah program latihan mereka sepanjang tahun. Contohnya macam menambah cross training ataupun mengubah suai jenis latihan ataupun perubahan dalam intensiti, masa dan jarak. Dikira sini saya boleh anggapkan bahawa proses pemulihan jangka masa panjang perlu supaya mereka dapat merancang tidak berlakunya gejala overtraining.
Paling penting sekali. Secara umumnya tidur memberi kesan yang besar terhadap prestasi. Tidur secara konsisten boleh menyebabkan beberapa perubahan. Kadang-kadang mereka tidak memahami apa itu kesan buruk sekiranya kekurangan tidur. Kekurangan tidur ni boleh menyebabkan peningkatan tahap kortisol, iaitu hormon tekanan, malah menurunkan aktiviti hormon pertumbuhan manusia yang aktif semasa pembaikan tisu, serta mengurangkan sintesis glikogen. Kekurangan tidur ni juga dapat dikaitkan dengan daya ketahanan aerobik yang menurun serta peningkatan penarafan yang dirasakan. So, latihan keseimbangan di antara rehat dan pemulihan adalah sangat penting supaya penggantian penyesuaian dan pemulihan itu akan membawa atlet ke tahap yang kecergasan yang lebih tinggi. So, atlet remaja pada peringkat tinggi perlu menyedari bahawa semakin intensiti dan usaha itu tinggi, maka semakin besarlah keperluan pemulihan yang dirancang. Awasilah latihan mereka dengan kadar perhatian yang sangat penting. Bagaimana tubuh mereka berasa ataupun mengalami proses latihan yang sangat panjang ataupun intensiti yang sangat tinggi. Mengikut keperluan pemulihan mereka, ini sangat penting supaya mereka tidak akan terasa beban ataupun kadar penugasan prestasi mereka yang akan terjejas dengan sewajarnya.